Mari sini, mari sini. Saya panggil lu kena cakap, bukan saya kena cakap. Dia. Wartawan Sinar Harian Siti Aisyah Muhammad memberi ulasan mengenai isu warga asing yang memonopoli perniagaan. Melalui tulisan itu, katanya masalah lambakan warga asing yang memonopoli perniagaan di beberapa tempat terutamanya di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor seringkali dilaporkan di media-media dan dilihat bagaikan tiada kesudahan. Sebahagian besar perniagaan yang dimonopoli warga asing ialah kedai runcit, pasar malam awam dan rumah-rumah kedai. Lambakan warga asing ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat tempatan sehingga ada yang terpaksa berpindah dari kawasan tersebut kerana risau keselamatan diri akan terancam. Selain mengenai keselamatan diri, kawasan yang menjadi kampung warga asing berkenaan menjadi suram, kotor dan berbau sehingga penduduk setempat berasa terganggu dengan keadaan itu. Timbul persoalan siapa yang sebenarnya salah dan patut dipersalahkan dalam hal ini. Hal ini kerana masalah tersebut sudah memasuki 1 dekad tetapi masih tiada jalan penyelesaian untuk membanteras masalah tersebut, iaitu mereka semakin menguasai perniagaan tempatan. Terbaru, pihak berkuasa tempatan PBT melaksanakan operasi penguatkuasaan secara bersepadu bersama Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menangani isu lambakan tersebut. Kerjasama berkenaan diperlukan kerana sebarang penahanan warga asing atau pendatang tanpa izin parti adalah di bawah bidang kuasa dan pengurusan jabatan itu. Selain itu, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain untuk turun padang sebagai usaha mengekal penularan masalah perniagaan secara haram oleh warga asing. DBKL turut melaksanakan penguatkuasaan sitaan barangan terhadap golongan ini. Bagaimanapun, isu tersebut dilihat tidak pernah berhenti diperkatakan. Malah jumlah golongan tersebut yang memonopoli sesuatu kawasan semakin bertambah dari masa ke semasa. Usaha yang dilakukan agensi penguatkuasaan berkenaan dilihat gagal mematahkan usaha menghalau penjajah warga asing, terutamanya yang terdiri daripada pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR. Malah penduduk tempatan turut mempersoalkan dan hairan dengan jabatan mana yang meluluskan atau membenarkan golongan itu menjalankan perniagaan. Namun menurut laporan media, PBT mendakwa tidak pernah membenarkan mana-mana warga asing untuk memohon atau memiliki lesen perniagaan kedai runcit, kedai makan, bengkel kereta dan pasar selaras dengan undang-undang kecil UUK penjajah. Peniaga warga asing ini dipercayai menggunakan lesen orang tempatan selain sanggup menyewa premis perniagaan dengan kadar yang tinggi sehingga RM10,000 sebulan. Kadar sewa tinggi ini menyebabkan pemilik premis tanpa rasa bersalah bersedia menyewakan premis mereka kepada warga asing. Dalam masa sama, peniaga tempatan turut mengatakan keuntungan perniagaan mereka semakin berkurang selepas kehadiran peniaga warga asing ini. Justru kerjasama rapat daripada semua pihak amat diperlukan dan bukan mengharapkan agensi penguatkuasaan semata-mata kerana pelbagai usaha telah dilakukan untuk membanteras isu ini. Walaupun penyertaan penguatkuasaan dan segala bentuk pemantauan dilaksanakan pihak berkuasa, masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan tidak menyewakan lesen dan premis perniagaan kepada peniaga warga asing. Ini kerana hal ini melibatkan isu keselamatan penduduk setempat, kebersihan, persekitaran dan menjaga kebajikan rakyat. Dalam penguatkuasaan berterusan semua agensi berkaitan selain kerjasama pemegang lesen dan pemilik premis, isu peniaga asing ini mampu dibanteras. Video yang dikongsikan ini pula adalah daripada Master Jimmy Kyo mengenai ancaman parti haram di dalam negara ini. Mari sini, mari sini. Saya panggil lu kena cakap, bukan saya kena cakap. Lu kena cakap. Lu tak ada cakap, saya macam mana mau cakap? Tengok, ini orang lari lagi. Ayu, pening lah, saya pening lah. Betul-betul pening. Apa yang pening? Tidak lama lagi, ramai akan kita jadi pening. Apa yang saya cuba kata pening, iaitu keadaan sekarang sedang memeningkan banyak perkara. Ingat, ramai kawan-kawan kita di Malaysia, terutama sekali sahabat kita, kawan-kawan Melayu kita, kata ancaman besar adalah daripada kaum Cina dengan kaum India. Dan macam-macam tomahan, macam-macam kritikan telah dilontar kepada kami. Tetapi ingat, pada hari ini saya telah mengkaji dan telah mendapat beberapa berita-berita terkini dan juga daripada media-media, daripada berita multimedia, daripada TV dan daripada semua stesen-stesen TV di sini. Apa yang saya telah kaji selama 9 tahun. Ancaman besar sedang berlaku. Ancaman besar iaitu kehadiran ratusan jutaan pekerja asing di negara ini yang sudah monopoli warga kota. Semasa perayaan kita boleh nampak kemunculan mereka di Kuala Lumpur, di mana kota raya yang besar-besar. Dan mereka juga sudah mula tunjuk taring mereka
iaitu habis pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti kontrak motong kelapa sawit, motong getah, kontrak buat rumah, kontrak besi buruk, kontrak macam-macam buat rumah dan macam-macam. Mereka sudah cuba dan telah dan sedang monopoli semua kerja raya kita. Siapa yang tergugat? Ingat, saya mohon maaf kalau saya terlanjur. Cuma ini adalah tafsiran, andaian dan juga satu kajian daripada isi hati kita. Yang bakal tergugat adalah orang Melayu kita. Mereka sekarang ramai pekerja-pekerja asing. Saya tak nak beritahu siapa bangsa daripada negara mana. Mereka berada di kampung, di estate, di bandar dan di tempat pendalaman. Mereka sudah buka kedai, mereka sudah buat perniagaan, mereka sudah macam-macam. Ingat orang-orang Melayu kita. Saya minta maaf sekali lagi. Mereka adalah bakal menggugat kaum Melayu di Malaysia sebenarnya. Sebab mereka sudah buat banyak perkara. Ini semua hasilnya daripada ahli politik kita. Ahli politik